Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Kerana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan majlis ingat mengingati antara satu dengan yang lain. Moga-moga dengan majlis ini memberi manfaat kepada kita semua. Dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini, moga-moga kita mengambil peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kerana bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan juadah. Dia bulan ibadah, bulan turunnya Al-Quran, bulan jihad, bulan pahala, bulan yang Allah lipat gandakan ganjaran untuk kita semua. Marilah kita bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah. Allah berikan satu arahan kepada kita dalam bulan ini untuk kita melaksanakan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita daripada azab api neraka melalui anugerah Allah pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kerana pada bulan Ramadan ini, insya-Allah diharapkan sangat dengan puasa yang kita lalui, yang kita laksanakan, akan diberikan anugerah oleh Allah sifat bertakwa. Kita sebagai orang Islam, kita sangat memerlukan iman. Islam, iman dan takwa. Di sanalah akan melahirkan insan yang diredai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Moga-moga kita adalah orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Mari kita kejar keredaan Allah dalam bulan ini dan moga-moga ia berterusan untuk 11 bulan yang akan datang. Dan sebelum kita melihat bagaimana kita ingin mencapai sifat takwa ini, maka cuba kita melihat semula. Adakah kita tergolong orang-orang yang dapat menjadikan bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun-tahun yang sebelum ini? Cuba kita sama-sama muhasabah. Moga-moga dengan muhasabah yang dilaksanakan, ia akan meningkatkan prestasi kita, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan takwa yang ingin kita capai, yang akan dapat menyelamatkan kita daripada azab yang pedih? Dan kita tahu juga dalam bulan Ramadan, kita ingin membuat persiapan sebagai bekalan. Allah ingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan setiap diri hendaklah menyediakan bekalan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah sebutkan Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan. Dan marilah kita berusaha mengejar sifat takwa, moga-moga terpahat dalam diri kita. Menurut syarak, takwa bererti menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintahnya, taat kepadanya dan menjauhi larangannya serta menjauhi perbuatan maksiat.
Dikaitkan pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barakah ini, kita ingin mencapai sifat takwa. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa ibadah yang Allah perintahkan untuk kita berpuasa adalah untuk menilai sifat takwa kita kepada Allah. Di sana kita tahu bahawa sifat takwa ini sifat yang sangat tinggi darjatnya, dan mereka yang bertakwa ini adalah orang-orang yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melihat bahawa sifat takwa ini termasuk ataupun digolongkan dalam 3 golongan. Minta maaf, ada gangguan sekejap. Sebelum saya meneruskan, program ini adalah program Liqab Fikri, Dewan Muslimat Negeri Selangor. Jadi, saya ingin mengalu-alukan semua yang sudah masuk grup, yang awal masuk grup, sebab saya ikut pukul 3 tadi, saya pun on terus. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada yang sedia bersama dengan Liqab Fikri Dewan Muslimat Negeri Selangor, dan saya ucapkan syabas dan tahniah terhadap usaha yang dilakukan oleh Dewan Muslimat dalam keadaan kita semua berada PKP, dalam keadaan kita semua berada di rumah. Maka diusahakan oleh Lajnah Tarbiyah Dewan Muslimat Negeri Selangor untuk mengambil peluang dan kesempatan ini untuk kita semua. Alhamdulillah, saya ucapkan syabas dan tahniah terhadap usaha yang dilaksanakan. Okey, bagi yang dah masuk, saya alu-alukan, maka yang dah masuk boleh share kepada kawan-kawan yang lain supaya kita paling tidak kita dapat manfaat, insya-Allah. Okey, Okey, jadi saya teruskan. Tadi kita bincang tentang bagaimana dengan berpuasa ini kita ingin mencapai sifat takwa, sifat yang mendalam dalam diri kita supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh meninggalkan dosa, dan juga daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat martabat takwa, menurut Allamah Mustafa Al-Khairi Al-Mansuri, takwa ini terbahagi kepada 3. Pertama, martabat yang pertama, takwa ingin membebaskan diri daripada kekufuran. Inilah yang disyariatkan oleh Allah dengan kalimat at-taqwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'anzalallahu sakinatuhu ala rasulih wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasul-rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Jadi kita mahu paling tidak kita dapat pertama ini, insya-Allah kita usahakan kita jauh daripada kekufuran, kufur, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maksud kalimat takwa dalam ayat di atas adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau 2 kalimah syahadah. Kalimah ini merupakan kalimah iman yang menjadi asas atau punca kepada takwa. Tanpa kalimah ini, kita semua tidak layak untuk mengecapi sifat takwa. Ini basic. Maknanya kita tidak kufur. Yang pertama, kalimah takwanya adalah mesti dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Martabat yang kedua, kita ingin menjauhkan diri dari segala perkara dosa. Kita tak mahu menjauh, kita kena berusaha supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang berdosa, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ingin membersihkan diri kita membersihkan batin dari segala melalaikan. Kalimat ini kalau kita lihat, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu menyerah diri kepada Allah. Bermakna kesimpulannya, sebagai seorang yang
beriman kepada Allah, confirm, pertama kita Islam, kita iman, dan yang ketiga mestilah ada sifat takwa. Di sinilah akan melahirkan insan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita mendapat keredaan Allah, insya-Allah di sanalah kita akan dapat dicintai, dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pertolongannya, insya-Allah. Selepas ini kita akan huraikan apakah kelebihan, apakah keistimewaan orang-orang yang mendapat cinta, kasih sayang daripada Allah hingga dapat melahirkan sifat takwa kepada Allah. Bagaimana agaknya sifat takwa ada kaitan dengan perjuangan? Bagaimana agaknya sifat takwa ini boleh memberikan kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam perjuangan, dalam kita melaksanakan kerja-kerja jamaah, dalam kita memikul tugas dan tanggungjawab. Bagaimana agaknya sifat takwa akan memahat jiwa yang kental untuk terus berkorban demi melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah dalam jamaah ini. Ibadah puasa yang kita jalani, yang kita lalui pada bulan Ramadan, pertama sekali kita juga mengharapkan supaya ia dapat membina sahsiah Muslim yang berjuang dan bertakwa. Sahsiah Muslim yang berjuang dan bertakwa dengan mendidik jiwa, minda dan seluruh panca indera agar tunduk dan patuh kepada perintah Allah, serta sentiasa siap siaga untuk menjunjung tinggi segala tanggungjawab, mempertahankan dan memperjuangkan Islam dalam keadaan apa jua sekalipun. Ini sangat berat, kecuali benar-benar orang yang bertakwa. Agaknya kenapakah kita inginkan sangat sifat bertakwa? Allah memberikan kurniaan sifat takwa kepada kita jika kita berusaha dengan melaksanakan ibadah sekarang ni bersungguh-sungguh. Ibadah kita ini terbagi kepada dua, kita tahu. Pertama, kita mahu menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dari segi sufi, kita ingin menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang kita laksanakan. Kita mahu ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Kita mahu ibadah solat sunat tarawih kita, solat-solat sunat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan diterima dan diberikan ganjaran sebaiknya. Dan kita mengharapkan juga kelebihan bulan Ramadan ini kita akan dapat sebaik-baiknya, insya-Allah. Kurniaan Allah kepada pejuang yang bertakwa. Kita nak kan? Kita nak kena usahakan. Kalau nak dapat sifat takwa, kena bersusah, kena letih. Tambah hari ini kita tahu bulan puasa, bulan yang memberikan ruang untuk kita bangun, bukan semata-mata untuk bersahur. Kita tahu bahawa sebelum ini pun kita sudah melaksanakannya, bangun dan beribadah pada waktu malam. Maka pada bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi, insya-Allah. Jangan kita cuai, jangan kita lepaskan peluang ini. Apakah kurniaan Allah kepada mereka yang bertakwa, khususnya kepada pejuang yang bertakwa? Ini yang kita minta. Pertama sekali, pejuang yang bertakwa akan diberikan ganjaran kejayaan, berjaya di dunia dan di akhirat. Apakah ciri-ciri orang yang berjaya di dunia ini di sisi Allah? Pejuang yang berjaya, kalau kita lihat di mata dunia, mereka melihat bahawa mereka ini mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah. Mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, itu mata dunia. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa di sisi Allah, pejuang yang bertakwa, insya-Allah kita tahu dia akan mendapat keredaan Allah, dan segala usia setiap detik masa yang berlalu akan diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dia akan terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang lalai dan memberikan infak dosa. Dia juga akan terpelihara daripada tergolong dalam golongan yang sesat, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sayang kepada seseorang itu, Allah pelihara dia. Allah pelihara matanya, telinganya, kaki tangannya, anggota tubuh badannya
daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan dosa, insya-Allah. Pertama sekali kita sebutkan dah bahawa pejuang yang bertakwa, ganjarannya adalah berjaya dunia dan akhirat. Yang kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berjaya dunia, berjaya di akhirat. Setiap usia kita yang kita lalui ini tidak sia-sia, malah akan diberikan ganjaran pahala, insya-Allah. Kita terpelihara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 100. Pejuang yang bertakwa akan dikurniakan kejayaan, kebahagiaan dan kemenangan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu beroleh kejayaan. Nak beroleh kejayaan, disebutkan di sini, orang-orang yang berakal ni orang-orang yang boleh berfikir. Orang yang diberikan peluang untuk bermuhasabah, untuk melihat kembali dosa yang kita lakukan supaya kita mohon keampunan banyak kepada Allah. Kita baiki diri kita, biarlah hari ini lebih baik daripada hari semalam, insya-Allah. Kemudian kita lihat Allah sebutkan dalam surah Al-Naba ayat 31, innalil muttaqin innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, insya-Allah. Kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Kemenangan dunia kita dapat keredaan Allah, setiap apa yang kita laksanakan dapat ganjaran pahala. Apa-apa yang kita lakukan, insya-Allah dapat petunjuk daripada Allah. Kita akan dapat membezakan yang hak dan yang batil. Dan kebaikan akhirat, insya-Allah kita akan diberikan keampunan dan kita akan dimasukkan dalam syurga Allah. Kita akan terhindar daripada api neraka. Kejayaan yang dimaksudkan ialah kehidupan mereka akan dilimpahi barakah oleh Allah dan terbuka pintu rezeki seluas-luasnya kepada mereka, serta terhasillah kepada mereka segala sebab yang membawa kepada kebahagiaan dan ketenteraman hidup, ketenangan. Kita tahu bahawa mereka yang bekerja dalam jamaah ini, kalau kita lihat masanya, tenaganya, ya, digunakan dengan semaksimalnya. Tetapi insya-Allah mereka tidak pernah mengeluh. InsyaAllah mereka tidak rasa, tak pernah kita sebut Allah letihnya hari ni kita buat usrah, kita buat kuliah, tak ada. Malah kita akan rasa puas hati, kita akan rasa lapang, kita akan rasa tenang. Maaf, puasa tak boleh minum air, ya, minta maaf ya. Kemudian saya sebutkan tadi barakah. Termasuk dalam keberkatan itu adalah segala macam nikmat dan rezeki. Tak boleh panjang-panjang. Yang kedua, tadi saya sebut bahawa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang ada sifat takwa, yang kita nak kejar, insya-Allah kita akan dikurniakan kejayaan dunia dan di akhirat. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa, pejuang yang bertakwa, insya-Allah Allah akan berikan keampunan terhadap dosa-dosanya. Inilah yang kita harapkan. Kerana kita sebagai manusia, kita tidak pernah sunyi daripada melakukan kesilapan, daripada kita tersilap dan terlalai. Kita sebagai manusia, moga-moga Allah berikan keampunan. Antara kurniaan Allah kepada orang bertakwa ialah keampunan daripada dosa. Kesalahan mereka akan dihapuskan oleh Allah dan dosa mereka akan diampunkan. Inilah yang kita harapkan. Kita tahu bahawa dengan keampunan ini kita akan lepas daripada azab. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, orang yang berjuang di jalan Allah dengan pengorbanan yang dilakukan. Dalam surah As-Saff yang selalu kita baca sebagai satu motivasi,
Bagaimana Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min asabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Moga-moga bulan Ramadan kita dapat membina sifat takwa yang lebih teguh, lebih mantap, dan moga-moga kita akan mendapat keampunan. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tantaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Minta maaf. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bagi mereka yang memiliki sifat takwa, pejuang yang memiliki sifat takwa, insya-Allah Allah akan mengurniakan hidayah kepadanya. Orang-orang yang bertakwa akan senantiasa dikurniakan hidayah oleh Allah. Mereka sentiasa berada di atas jalan yang benar, terhindar dari kesesatan atau membuat pilihan yang salah dalam urusan hidup mereka. Maaflah ya. Nak minum air tak dapat kan? Saya bacakan dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang salah, menghapuskan kesalahan kamu, mengampunkan dosa kamu, dan Allah memiliki kurniaan yang agung. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itulah bagi kehebatan orang-orang yang bertakwa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, kurniaan Allah kepada mereka yang bertakwa, pejuang yang bertakwa. Allah akan memberikan pertolongan, nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kita ingin dapatkan semua ini dan bukannya mudah untuk dapat, melainkan kita kena bersusah dan berpayah. Seterusnya, kita juga tahu bahawa dengan mendapat pertolongan daripada Allah, perkara yang sukar akan menjadi mudah. Perkara yang sulit akan menjadi senang. Perkara yang rumit akan dimudahkan oleh Allah. Pertolongan-pertolongan Allah ini dalam berbagai bentuk. Bukan saja soal rezekinya, tetapi dalam soal diri kita, keluarga kita, insya-Allah akan terpelihara daripada berbagai masalah. Allah memberi pertolongan apabila hamba-hambanya benar-benar ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa bulan Ramadan yang disuruh kita berpuasa adalah bulan jihad. Yang kadang-kadang sebahagian umat Islam
merasakan bulan Ramadan bulan yang lemah kerana berpuasa. Tetapi kita tahu bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan inilah mereka berperang. Dan Allah buktikan pula peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Perang Badar, umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah maknanya? Maknanya puasa akan membina kekuatan diri. Puasa akan membina kesabaran yang tinggi. Nak jadikan kita kata kita seorang yang sabar, hendaklah kita banyak berpuasa. Bukan saja pada bulan Ramadan ini bulan madrasah yang Allah ingin melahirkan umatnya, khususnya umat Muhammad ini, umat yang kuat. Bagi kita pejuang Islam, kita dilatih. Kita mengambil peluang juga. Bukan saja sebulan Ramadan ini kita ingin melaksanakan puasa, tetapi puasa-puasa sunat yang dapat membina kekuatan diri, kesabaran yang tinggi. Bukan senang nak bina kesabaran. Kadang-kadang orang kata, macam mana nak sabar? Sabarnya dia. Sebenarnya sabar ini terbina melalui ibadah. Kita nak bangun, menyediakan juadah, kita kena sabar. Kerana sebulan Ramadan kena bangun. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. 1 bulan. Kena berterusan. Kita ingin melaksanakan ibadah sebulan. Dan selepas itu diharapkan daripada bulan Ramadan ini, diharapkan dia akan dapat diteruskan pada bulan selepasnya. Jangan bulan Syawal habis segala-galanya. Maka ia hendaklah diteruskan selama 11 bulan. Kemudian Allah perbaharui lagi semangat kita pada bulan Ramadan yang penuh barakah. Bulan keampunan. Bulan rezeki pahala yang berlipat kali ganda. Yang tidak dikurniakan kepada umat manusia ini, khususnya orang-orang Islam, melainkan kepada orang-orang yang terpilih. Jangan kita lalai, jangan kita terabai. Kerana bukan semua orang akan mengambil peluang ini. Ada orang merasakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang menyeksa. Sebab itu dia akan luahkan masa berbuka puasa dengan juadah yang berbagai, penuh meja. Tetapi kita insya-Allah, bagi orang yang duduk dalam harakah, duduk dalam perjuangan ini, kita tahu bahawa sifat akifi yang kita mahu, kita tanam bukan saja di luar Ramadan, dalam Ramadan ini akan memahat sifat akifi, khususnya kepada muslimat, supaya kita teguh dari segi alimnya, pengetahuannya. Dalam masa yang ada ini kita manfaatkan dengan penglibatan jamaah. Kita naklah terlibat, sensitif dengan keperluan masyarakat, melahirkan bagaimana adanya sifat yang kita lihat sebut sebab sifat simpati. Faham kerana puasa ini orang kaya ke, orang miskin ke, dia tetap berlapar. Tetapi orang yang ada kemampuan bila berbuka, mereka berbuka dengan juadah yang memuaskan. Tetapi bagi orang yang susah, orang yang miskin, mereka berpuasa, berbuka mungkin dengan kita sebutkan dengan juadah yang sedia ada. Terlalu simple. Terlalu mudah. Ya? Jadi saya mengharapkan dalam ruang yang terbatas ini, saya menyeru kepada seluruh muslimat, juga kepada diri saya, bahawa kita kena ingat ada orang yang berada di frontliner. Di sana kita lihat mereka berkorban. Mereka tidak dapat seperti kita beribadah. Mereka tidak dapat beribadah seperti kita di rumah. Mereka berhadapan dengan pengorbanan. Kita doakan untuk mereka. Moga Allah memberikan ganjaran sebaiknya. Begitu juga ada yang bekerja di luar sana, bertungkus lumus menyampaikan sumbangan dan sebagainya kepada golongan yang memerlukan. Maka kita bagi yang ada kemampuan, hulurkan bantuan. Kita tak mampu nak pergi, tak mampu nak sampaikan,
maka kita salurkanlah sumbangan kita kepada golongan yang memerlukan sebagai tanda prihatin sifat takwa kita. Di luar sana bagaimana? Anak-anak di Syria, di Yaman, di Gaza berpuasa dalam keadaan berbuka. Yang kita lihat tak ada apa yang nak dibuka. Kita berbuka dengan juadah yang berbagai rasa. Tetapi mereka, Masya Allah, maka pekalah dengan kesusahan orang lain. Marilah kita berkongsi rezeki sebagai tanda sifat takwa. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ciri orang bertakwa. Termasuklah meninfakkan sebahagian rezekinya. Rezeki yang diinfakkan itu tanda rezeki yang barakah. Yang dikongsi, semakin ramai orang berkongsi rezeki tersebut, maka semakin banyaklah ganjaran yang Allah kurniakan kepada kita. Maka, mari kita usahakan sedaya mungkin supaya rezeki yang kita kongsikan itu akan dapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan saya juga ingin mengingatkan bahawa dalam keadaan kita hari ini, suasana PKP, ada sebahagian kita mengambil peluang kan untuk beribadah. Sampai tak mau langsung campur tentang urusan luar. Ingat yang kita ibadah untuk diri kita sendiri. Bagus. Tetapi bila kita ambil perhatian, kita korban, kita jenguk juga. Kita sumbangkan untuk keperluan orang lain. Mungkin kita sendiri pergi di sana sebenarnya. Kita terlibat dengan harakah. Dan ingat, kekuatan jamaah ini, dia kuat dengan kekuatan individu, ahli-ahlinya. Jamaah kuat apabila individu, ahli-ahlinya kuat. Dan kita mengharapkan semasa PKP, bulan Ramadan lagi, kita dapat memantapkan sifat akifi kita. InsyaAllah. Perjuangan menuntut pengorbanan. Dan pengorbanan bukannya mudah untuk kita lakukan. Berapa ramai orang yang banyak harta? Berapa ramai orang yang banyak juga masa, tetapi tidak sanggup berkorban. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah bila kita termasuk dalam golongan jamaah ini. Dengan rezeki yang ada, kita dapat manfaatkan. Dengan juga masa yang ada, yang sangat terhad ini, dapat kita kongsi untuk manfaat jamaah, untuk manfaat diri kita. Okey, hanya tinggal beberapa minit untuk saya terus memberikan peringatan. Peringatan ini sebenarnya yang paling penting adalah untuk diri saya sendiri. Sama-sama kita membina kekuatan diri. Sebahagian kita adalah kepimpinan. Kita bina kekuatan diri sebagai pemimpin. Kita bina kekuatan diri sebagai ahli keluarga kita. Gunakan tadarus bersama keluarga. Kalau sebelum ni bersama kawan-kawan, kita dapat bertadarus bersama keluarga. Kita dapat solat berjamaah bersama keluarga. Sebelum ini kita pergi ke masjid dan ke surau. Kali ini insya-Allah, moga-moga ada manfaat, rahmat, kasih sayang Allah akan turun dalam keluarga kita. Ada beberapa minit saja lagi untuk saya, sebelum saya menghentikan ucapan saya, peringatan ini. Maka mungkin kita ada perkara-perkara yang ingin kita kongsi. Jadi saya boleh persilakan atau saya boleh berhenti saja. Ya, ada persoalan ke? Boleh? Okey. Syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Latifah. Ya, lagi kepada kawan-kawan. Pada kawan-kawan muslimat yang lain yang dapat bersama-sama. Ya, dapat bersama-sama. InsyaAllah. Moga-moga saya tak berapa nampak. Tak berapa nampak tu ya, jauh sikit. Jadi Ani, jadi tak nampak sangat, minta maaf saya tak sebut nama tu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sedia bersama dengan saya. Moga ada manfaat.
Hari ini 10 Ramadan, tinggal 20 hari saja lagi. Ramadan akan pergi. Ramadan akan pergi. Sebab itu kita kena kejar. Disebut mengejar cinta Allah dan untuk mengejar takwa. Pembinaan pada bulan Ramadan ini kesannya kita harap akan berterusan selama 11 bulan nanti. Itu yang kita harap. Okey, saya nak tengok sikit. Kita buka soalan. Boleh Ustazah? Boleh, insya-Allah. Silakan. Silakan. Ada masa lagi sikit. Kita manfaatkan. Berapa orang yang ikut ni ya? $35 orang. Okay, kita boleh share lah ya, dengan kawan-kawan di luar sana untuk kita manfaatkan. Dan kitalah sebenarnya pembina kekuatan untuk jamaah. Sebab kita berada dalam jamaah. Okey, silakan. Ada persoalan ke? 34 orang. Okey, terima kasih kepada Dewan Muslimat PAS Negeri Selangor, kepada Ketua Ustazah Aminah, ya, yang saya juga tahu beliau adalah lebih hebat orangnya. Ya, terima kasih. Okey, ada soalan? Sebenarnya dalam waktu ini saya rasa macam sebab jugalah. Sebab Ramadan akan pergi. 20 hari lagi. Tapi mungkin kita tak mampu nak kejar. Kita masih lagi jauh. Sayalah sendiri mungkin tidak dapat mengisi semaksimalnya. Moga-moga Allah berikan kekuatan. InsyaAllah. Kita doa pada Allah, Allah berikan kekuatan untuk kita gunakan ruang yang masih ada ini. InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada kan? Mudah-mudah je. Syukran. InsyaAllah. Terima kasih juga. Syukran. Kerana bersama-sama menjayakan Lajnah Tarbiyah Dewan Muslimat Hulu Selangor. Tahniah terhadap usaha yang anda lakukan. InsyaAllah. Okey, rasa itu saja kan? Tak ada soalan? Masing-masing sibuk kan? Masing-masing sibuk. Sebenarnya PKP ni kalau duduk rumah lagi sibuk. Kalau kerja, dia ada masa untuk rehat. Tapi kalau di rumah, dia tak ada waktu rehat, kan? Kadang-kadang kita tahu kalau waktu pejabat, pukul 6.30 kita sampai di rumah, pukul 5 dah tutup. Tapi kalau di rumah, pukul 12 pun masih lagi tak rehat. Biasalah, insyaAllah. Ada soalan ke? Macam mana nak dapat semangat tarbiyah dalam PKP? Okey, bagus soalan tu. Tarbiyah ni, nak jawab. Tarbiyah ni, pendidikan. Didik diri kita, zahir dan batin. Dalam PKP ni, kita tahu kita disuruh duduk di rumah. Bukan sekadar duduk. Tarbiyah diri kita dalam PKP, kita manfaatkan masa yang ada dengan sebaik mungkin untuk mencari keredaan Allah. Kadang-kadang kita faham mencari keredaan Allah, kita hanya nampak ibadah kita je dari segi khusus. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita solat, itu je. Sebenarnya tarbiyah, dia ada tarbiyah dari segi, kita lihat, bukan saja tarbiyah dari segi rohani, tetapi dari tarbiyah dari segi fizikal. Fizikal. Maknanya kita kena menggunakan, kalau mampu, tenaga kita ini untuk dimanfaatkan. Dalam ruang yang terbatas, diisi, dimanfaatkan supaya kita bina kecergasan. Sebab puasa juga untuk melahirkan kesihatan yang baik. Tarbiyah ini juga kita lihat, kita kena banyak bersabar. Tambah kalau kita lihat, ada yang merungut kerana tak dapat, tidak dapat kita sebut, bekerja, rezeki dan sebagainya. Tetapi, itulah dia tarbiyah, PKP, kena bersabar ikut arahan. Dalam masa yang sama juga, tarbiyah ini
ingin mendidik kita merasai kesusahan orang lain. Saya sebutkan tadi supaya kita kongsi rezeki. Cuba kita tengok-tengok kawan-kawan, jiran tetangga, sahabat-sahabat kita yang mungkin ahli jawatan kuasa, yang sebenarnya terjejas waktu PKP. Ada pendapatan mereka terjejas, tapi mereka tak mampu nak suarakan. Hanya tanggung sendiri. Maka dengan ta'aruf dalam usrah itu, kita sama-samalah melaksanakan takaful. Kongsi rezeki. Banyak lagi kalau ikutkan tarbiyah ni. Pengurusan masa, pengurusan makanan, berpada-pada dengan apa yang ada. Walaupun sekarang ni pasar Ramadan tak ada, tetapi COD-nya hebat juga. Kan? Kalau kita tengok dalam grup kawan-kawan kita, orang awam tu penuh ordernya. Kan? Jadi itu juga rezeki. Ya. Jadi tarbiyah ini begitu juga kita kata tarbiyah. Sebenarnya yang paling penting tarbiyah ni dari segi kesabaran. Kerana kerenah duduk rumah ni ramai-ramai macam-macam kerenah juga. Mungkin ada anak yang macam ni, ada cucu, ada macam-macam. Jadi kerenah pun macam-macam dan perangai pun macam-macam. Kesabaran. Kita benalah kesabaran. Ya, insya-Allah, moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tarbiyah ilmunya, dapatkan ilmu. Tarbiyah kalau kita lihat dari segi fizikal. Ya. Ada orang suka berkebun. Saya tengok kawan sahabat-sahabat kita tu seronok dia kata, kan? Di KP. Kemudian ada orang menyumbang. Ada orang ada target dia, saya mesti habiskan berapa banyak zikir, sekian-sekian. Dan jangan lupa, marilah kita sama-sama banyak bersalawat, ya. Terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sama-sama berdoa moga kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah. Okey, itu saja ya. Saya kira sampai di situ saja. InsyaAllah kita sama-sama berdoa. Allah bina kekuatan untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita dalam suasana hari ini. Ya. Moga-moga juga kita terus menjadi jundullah, tentera Allah, tergolong dalam 12K. Jangan lupa, ya, bina, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dewan Muslimat Negeri Selangor, Hulu Selangor yang mengadakan program yang sangat bermanfaat untuk ahli-ahlinya dan moga-moga Allah terus membimbing kita. Siru ala barakatillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.